على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat berkumpul, kita dapat bersama di dalam masjid ini. Ini adalah kali pertama saya hadir ke sini. Terima kasih diucapkan kepada AJK pihak pengurusan masjid menjemput saya. Saya Ahmad Tirmizi bin Abdullah. Saya perkenalkan diri saya sebab pertama kali datang. Saya adalah seorang peguam bela dan peguam cara dan juga peguam syar'i. Grad daripada UIA tahun 2001. Itulah secara ringkasnya. So saya dijemput sebagai memenuhi sebab bulan Oktober kita ada 5 minggu kan. Kita ada 5 minggu, jadi dia ada dua hari Isnin dan hari Selasa tu dia jatuh pada minggu kelima. Jadual pengajian ataupun pembelajaran di masjid ni dia susun mengikut minggu. Saya pun ada juga mengajar di surau lain. Kuliah subuh minggu keempat. Kadang-kadang dalam bulan tu ada 5 minggu. So yang 5 minggu tu kadang-kadang dia jadi kosong, kadang-kadang dia adalah dia jemput sama ada mana-mana pihak ataupun pihak yang sama jugalah. So saya hadir untuk memenuhi ataupun untuk berkenalan lah dengan jemaah dekat sini. So tajuk yang diberikan ataupun yang diminta untuk saya sampaikan ataupun memang di dalam bidang saya ialah berkenaan dengan faraid lah. Berkenaan dengan faraid ataupun hal ehwal pusaka. Saya pun dari sudut praktisnya, dari sudut guamannya pun saya memang handle hal-hal yang berkaitan dengan pusaka. Saya pernah handle juga perkara-perkara lain, cerai-berai, berbuat anak, saman menyaman, saman malu, semua saya buat lah. Tanah, tak tanah apa semua, korporat. Tetapi bila umur 40 lebih dah saya ni pun. Bila umur dah tua, saya mula fokus dan saya memilih untuk fokus dalam bidang pusaka lah. Sebab tak ramai yang ceburi bidang pusaka dan tak ramai yang boleh memahami tentang faraid lah, terutamanya untuk buat kira mengira. Jadi bila saya fokus ke situ, saya decide untuk fokus ke situ dan saya buatlah hal-hal yang berkaitan dengan pusaka. Saya mendapat kepuasan yang tidak terhingga apabila saya berjaya mencairkan ataupun membantu umat Islam kita ini mencairkan aset-aset beku lah. Dia bukan masalah yuran, dia masalah kita rasa seronok apabila aset yang beku tu bergaduh apa semua tu kita boleh tolong selesaikan dan akhirnya dia bergerak lah, ekonomi tu bergerak lah. Kalau tidak dia kekal beku macam tu, kita pun sedih lah. Kita pun sedih macam di Kampung Baru contohnya, bukan semua kes lah, marah pula orang Kampung Baru. Jadi contoh lah, saya pun ada di Kampung Baru tu pun saya jadi panel, pernah menjadi majlis penasihat Kampung Baru dan sebagainya. Macam-macam lah yang saya buat untuk membantu menyelesaikan urusan pusaka. Jadi pada malam ini saya diminta untuk berkongsi tentang hal-hal berkaitan dengan faraid. Dan saya just ambil buku daripada kita panggil Fiqh Manhaji. Fiqh Manhaji ini adalah satu kitab fiqh mazhab Syafi'i yang dikarang oleh pensyarah-pensyarah di Universiti Al-Azhar. Dia diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh beberapa orang penterjemah lah. Dan dia adalah satu kitab moden. So dia lebih mudah untuk difahami dari sudut susunan ayatnya dan lebih mudah lah untuk kita bincang sebab dia sesuai pada zaman kita sekarang inilah. So saya pun tidaklah bermula daripada yang awal sebab kita just nak kita just nak bincang ataupun kita just nak sentuh apa sahaja yang berkaitan dengan faraid kan. So saya belek-belek, saya ingat
saya nak bincangkan ataupun saya nak kongsikan hari ini tentang dia panggil syurutul irth, syarat-syarat pewarisan. Syarat-syarat pewarisan ni bermaksud kalau tak cukup syarat ni, benda tu belum jadi pewarisan lah. Kita tak boleh nak panggil pewarisan, kita tak boleh nak panggil pusaka kalau tak cukup syarat. Dan rasanya hari ni kalau malam ni kita boleh bincang satu sahaja syarat dia, iaitu syarat yang pertama pewarisan ialah tentang kematian. Kalau tidak berlaku kematian, maka tak berlakulah pusaka. Kami bising baru ni dalam media sosial, rumah pusaka, padahal tuan rumah hidup lagi. Kalau tuan rumah hidup, kita tak panggil rumah pusaka lah. Salah dari sudut akademik lah. Dia mungkin maksudkan rumah pusaka tu dia mewarisi daripada mak ayah dia. Tapi kalau dia mewarisi daripada mak ayah dia, dah diturun milik kepada nama dia, dah jadi rumah dia lah, bukan rumah pusaka dia lah. Sebab dia dah selesai dengan adik-beradik dia. Kan, sebab tu ada orang komen rumah pusaka apa, kalau rumah kau. Kan kau tu hidup lagi. Kan, tapi ialah kadang-kadang masyarakat dia panggil rumah pusaka sebab dia mempusakakan daripada waris-waris dia sebelum tu lah. Tapi bagi kita orang yang mengamalkan ataupun praktis dalam bidang pusaka, kita tak panggil rumah pusaka lah. Sebab kita kira pusaka tu dah selesai. Dia dah pindah milik, dia dah turun milik kepada nama orang yang hidup. Pusaka ni dia berkaitan dengan kematian. Dia kena ada mati, barulah pusaka. Kalau dah selesai, nama dalam geran tanah itu sudah pun nama orang hidup, maka dia bukan pusaka. Itulah maksud dia. Kan? So nak jadi pusaka, kena berlaku kematian. Ini syarat yang pertama. Ulama bincang tentang kematian. Kematian ni ada 3. Ada 3 jenis kematian. Saya tak tahu kita pernah dengar ataupun tidak, atau sekurang-kurangnya malam ni dengar lah. Mati ni ada 3 jenis ulama kata, bukan saya kata, saya kongsikan sahaja. Yang pertama dia panggil mati hakiki. Mati hakiki. Yang kedua dia panggil mati hukmi. Dan yang ketiga dia panggil mati takdiri. Ulama sebut. Ulama dia bahas memang panjang. Dia memang nama pun ulama. Kita je tak tahu perbahasan dia. Rupanya dia pun dah bahaskan mati ni ada 3. Mati hakiki, mati hukmi dan mati takdiri. So dia sebut kat sini syarat yang pertama tentang pewarisan ialah kematian. Kematiannya telah disahkan atau dianggap telah mati. Yang pertamanya kematiannya telah disahkan. Kematian telah disahkan ini bermaksud mati hakiki. Mati hakiki ini mati yang disahkan lah, disahkan kematian. Kalau seorang itu mati, kematian tu telah disahkan. Selalunya kita akan panggil doktor. Kalau mati di hospital senanglah. Doktor akan mengesahkan kematian tersebut. Kalau mati di rumah, kita kena telefon pihak hospital ataupun pihak klinik yang berdekatan dan sebagainya untuk mengesahkan kematian. Sebab kita tidak ada kepakaran ataupun kita tidak ada keahlian. Kalau kita report kepada polis pun, polis akan bagi tahu pihak hospital, pihak klinik, mana kita biarkan mayat kat situ, doktor datang, doktor akan sahkan kematian. Bila sahkan kematian, baru kita kata confirm lah mati lah tu. Kan, bila mati barulah kita buat report polis berlakunya kematian, disahkan oleh doktor sekian-sekian, dan kita akan proceed dengan kita panggil permit mengubur. Permit mengubur, AJK masjid yang biasa terlibat dia tahulah bila ada permit mengubur tu baru boleh gali kubur dan sebagainya lah. Yalah, dia akan sahkan dulu khairat kematian dan sebagainya lah. Tak ada khairat, jangan gali. So itu ikut prosedur masing-masing lah, prosedur masjid dan sebagainya lah. Kalau ada khairat dengan masjid ni lagi mudah lah, sebab dia ditanggung oleh khairat. Kalau tidak ada, so dia kena uruskan lah siapa yang nak bayar dan sebagainya lah. So yang kita nak bincang malam ni ialah tentang mati hakiki. Kematian yang berlaku, yang ada mayatnya depan kita, yang kita lihatnya dan memang mati, ada saksi apa semua, dan di report kematian tersebut, dan akhirnya Jabatan Pendaftaran Negara mengeluarkan sijil kematian, maka kita panggil itu mati hakiki. Mayat pun ada, kubur pun ada. Ataupun kalau tak ada mayat, tak ada kubur contohnya, tapi adanya sijil kematian, tak ada mayat, tak ada kubur ni, contohnya mati lemas, tak jumpa mayat ke, ataupun mayat tu dah berkecai ke, ataupun mati di luar negara ke,
kita pun tak tahu kubur dia kat mana, cuma dekat Arab Saudi keluarkan sijil mati, kemudian diterjemah ke sini, maka di sini pun keluarkan sijil mati, hanya menterjemahkan sijil mati luar negara. Maka kita anggap semua itu adalah mati hakiki. Sebab hakikatnya dia memang mati, ada mayatnya yang dikebumikan, ada saksi yang melihat. So mati hakiki. So itu mati yang biasa berlaku lah. So tak payah nak pelik lah mati hakiki tu. Sebab kita memang nampak mayatnya, kita ada kuburnya. Yang kedua, atau ia dianggap telah mati. Dianggap telah mati ni dia ada dua pula. Satu mati hukmi, satu mati takdiri dia panggil. Yang dianggap telah mati ni selalunya kita panggil mati hukmi, iaitu anggapan kematian. Anggapan kematian ni dia boleh jadi dua. Sama ada kita menganggap seseorang yang hilang itu sudah pun mati kerana dia menghilangkan diri begitu lama. Contohnya mangsa-mangsa tsunami hilang. Nak kata mati hakiki, tak ada orang jumpa mayat, kan? Masa tsunami ni di Aceh lah, ramai yang mangsa-mangsa yang tak balik-balik, maka ia dikira hilang, maka dia dianggap sebagai mati kerana tak balik-balik. Kemudian isteri dia pun berkahwin dengan kawan kepada suami yang hilang. Lepas tu suami dia balik, kemudian jadilah drama. Jadilah drama kan. Dia sayang suami lama ke sayang suami baru? Kalau mengikut hukum, apabila suami lama balik, maka perkahwinan dengan suami baru itu terbatal, difarakkan. Ia hendaklah dipisahkan oleh mahkamah. Mahkamah hendaklah memfarakkan isteri tadi, sebab dia sebenarnya tidak pernah bercerai pun dengan suami lama. Kalau tiba-tiba mati hidup semula kan. Mak kilau pun mati hidup semula kan. Dia pernah diisytiharkan mati, kemudian dia mengisytiharkan bahawasanya dia lah mak kilau kan. Bila dia mengisytiharkan dia mak kilau tu, buat satu kajian pula, betul ke orang ni mak kilau kan? Betul ke dia mak kilau sehingga akan dipanggil pakar sejarah. Dan sekarang memang betul dia mak kilau, sebab dia boleh menceritakan. Sebab nama dia pada masa tu Mak Siam kan. Dia menyamar lah, dia menyamar. Tapi akhirnya dia balik ke rumah dia dan dia kata, dah merdeka pun, akulah mak kilau. Tapi mak kilau tu saya tak tahulah pusaka dia tu. Tapi maknanya yang mati hidup semula, dia dikira sebagai hidup lah. Sebab dia hanya dianggap hilang, dia tu sebagai mati, tapi sebenarnya dia hidup. So tidak salah pun yang kahwin tadi, sebab bila dia dianggap hilang, dia lihat lama sangat hilang sehingga mahkamah mengeluarkan perintah anggapan kematian, maka isteri dia pun tadi berkahwin dengan suami baru kerana mahkamah sudah memutuskan yang hilang itu mati. So mati itu adalah mati hukmi, mati yang diputuskan oleh hukum, yang diputuskan oleh hakim. Jadi tak salah pun. Tak salah pun suami baru tadi dalam cerita drama tadilah, mana tak salah pun, sebab dia berkahwin itu sebab adanya perintah yang menganggap yang hilang tadi sudah pun mati. Dia tak ada siapa salah pun. Cuma drama tu dia buatlah masalah cinta lah, masalah bergaduh sama kawan, macam-macam lah drama. Tapi dari segi hukumnya dia memang milik suami yang lama. Tapi anak dia pada suami yang baru tu bukannya anak zina, dia anak wati syubhah. Dia anak wati syubhah, dia dibankan jugalah kepada suami yang baru tu. Tak ada masalah pun. Dia cuma perlu dipisahkan apabila yang lama tu kembali. So mati hukmi ni kita panggil perintah anggapan kematian. Kalau undang-undang di Malaysia ni kita ada dua. Sama ada kita nak bawa di mahkamah sivil di bawah Seksyen 108 Akta Keterangan 1950. Saya bercakap pasal undang-undang lah sikit sebab saya berguam. Panggil ustaz tapi berguam lah. So ustaz yang berguam ni dia kena pergi kepada undang-undang lah. Realiti je kan. Ataupun kita boleh pohon mengikut enakmen keluarga Islam ataupun akta keluarga Islam di mahkamah syariah. Kalau di mahkamah syariah 4 tahun kehilangan sudah pun cukup untuk kita pohon yang hilang itu sebagai mati. Kalau lama sangat si suami ini menghilangkan diri lebih daripada 4 tahun, maka isteri boleh pergi ke mahkamah, dia kata suami saya mati. Sebab tak balik-balik rumah dah 4 tahun lebih.
Padahal suami tu merajuk kan, dia nak kahwin baru tak boleh kan. Dia tinggal macam tu je lah. Dia kontak lagi anak dia, cuma tak kontak mak je. Anak-anak pun takut nak beritahu mak kan. Aduh lah. Ada juga kes yang macam tu, tapi itu sampai 20 tahun saya dah. Dan sekali saya kata tak apalah, kira bercerai lah puan, tak payahlah kata dia mati kita kira bercerai, tak payah buat dia mati pun, sebab tak perlu tunggu 4 tahun pun. Kalau suami tak bagi nafkah 3 bulan komariah berturut-turut, sedangkan saya taatkan dia, maka saya mengadu, isteri tadi mengadu ke mana-mana mahkamah syariah dan membayar RM1 ataupun RM10 mengikut lafaz taklid yang dibaca selepas akad nikah tu, maka bolehlah pun sabitkan perceraian dengan cara taklid. Kan sebenarnya tak payah tunggu 4 tahun. 4 tahun ni kira lama sangat tunggu. Tapi kalau dia tunggu lebih pada 4 tahun, dia ada banyak cara lah untuk bercerai. Sama ada dia boleh bawa fasah, ataupun dia boleh bawa taklid, ataupun kalau dia nak marah sangat, dia bawa anggapan kematian. Dia kata husband dia mati. So ulama kata 4 tahun menghilangkan diri, sudah pun boleh pohon anggapan kematian di mahkamah syariah. Dan isteri tadi apabila disabitkan suaminya mati, maka dia boleh berkahwin lah selepas habis iddah lah. Iddah 4 bulan 10 hari selepas perintah mahkamah. Bukan 4 bulan 10 hari 4 tahun yang lepas, bukan. Selepas mahkamah, selepas hakim tuk dia punya tukul dia tu, tuk tu, 4 bulan 10 hari kena iddah. Tarikh tu bukan tarikh yang 4 tahun lepas, sebab dia baru pohon. Bila hakim menghukumkan si suami itu mati hukmi dia panggil, so dia dalam iddah lah, maknanya dia bercerai mati. Tetapi perintah anggapan kematian di mahkamah syariah tidak boleh untuk diuruskan pusaka. Itu masalah perundangan di Malaysia. Sebab perundangan di Malaysia ni kalau nak uruskan pusaka, kita kena bawa perintah anggapan kematian, kena pohon di mahkamah sivil. Sebab urusan pusaka ni dia bidang kuasa sivil, bidang kuasa federal dia panggil, bidang kuasa persekutuan. Bercerai soal keluarga boleh diputuskan mahkamah syariah, tapi kalau nak uruskan pusaka, kena pohon anggapan kematian di mahkamah sivil. So mahkamah sivil saya sebut tadilah Seksyen 108 Akta Keterangan 1950, Evidence Act 1950 dia panggil, Akta Keterangan 1950, yang mana dia lebih rumit. Bukan rumit apa, dia nak kehilangan itu adalah melebihi 7 tahun. Dia tak boleh 4 tahun, dia kena 7 tahun, lama sikit. Kena mati, bukan mati, hilang. Tak mati lagi. Hilang tu lebih daripada 7 tahun. Dan kita menganggap secara logiknya dia ni memang kalau ada pun mati dia. Sebab kalau dia hidup, mesti ada orang yang boleh jumpa dia. Macam tu lah lebih kurang. Contoh yang paling jelas ialah peristiwa MH370. Peristiwa MH370 tu kerajaan Malaysia tidak pernah mengeluarkan sijil mati. So semua mangsa MH370 adalah hidup. Tak boleh buat pusaka sebab hidup. Dalam rekod JPN pun hidup. Dia cuma hilang di lautan Hindi kan? Hilang di lautan Hindi. Apabila bertukar kerajaan pun sama juga, hilang lautan Hindi juga. Kita ingat bertukar kerajaan ada report-report baru, tak ada. Cuma bila bertukar kerajaan, PH ambil tahun 2018 tu, dia zahirkan report yang dibuat, laporan tu dia tidak jadi rahsia, dia sudah open kepada public. So kita boleh download berapa ratus muka surat entah. Tapi akhirnya lautan Hindi jugalah. Cuma benda tu tak jadi private, tak jadi secret. Dia buka dan boleh download lah. Saya pernah download lah. Baca pun tak faham juga sebab dia siasatan oleh pakar-pakar penerbangan. Tapi sama je, dia punya akhir dia hilang di lautan Hindi. Masalahnya hilang tu tak jumpa apa-apa. Kalau jumpa sayap boleh dah juga sayap terbang ke apa. So tak apa. Apa yang berlaku MH370, saya minta maaf kalau ada mangsa-mangsa kat sini, keluarga mangsa ke apa, saya nak cerita tentang mati ni. MH370 tu mangsa-mangsa itu masih lagi dianggap sebagai hidup. Dia cuma kes tu dia jadi sedikit reda kepada keluarga mangsa apabila pihak takaful ataupun pihak insurans, dia ada satu klausa di dalam insurans ataupun takaful, walaupun tak ada CJ mati, tetapi apa dia panggil, director
takaful itu boleh membuat keputusan untuk memampas, untuk bagi pampasan takaful ataupun insurans jika berlaku peristiwa-peristiwa di luar kebiasaan lah. Mana ada certain circumstances, special circumstances, takaful boleh decide untuk keluarkan dia punya manfaat tu walaupun tak ada segi mati. Jadi untuk meredakan waris-waris tadi, maka takaful dengan insurans bermesyuarat, maka dia kata tak apa, kita bagi pampasan kepada mangsa MH370 walaupun mereka ini masih lagi dianggap sebagai hidup. Sebab JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, tak keluar segi mati. Sebab tak jumpa mayat, macam mana nak keluar segi mati? Siapa nak sahkan dia mati? Tak ada. Disahkan hilang di lautan Hindi je. Hilang boleh jadi hidup, boleh jadi mati kan. Jadi aku amin hidup situ. So macam-macam, sehingga tak disahkan mati maka dia dianggap sebagai hidup. So mangsa-mangsa MH370 dia boleh buatlah sekarang sebab dah lebih 7 tahun. 2013 kes tu berlaku, sekarang dah 2023 kan, dah 10 tahun lah. So kalau ada mangsa tu dia boleh buat, dan apabila dibuat permohonan anggapan kematian, barulah yang hilang tu dianggap sebagai mati. Barulah boleh uruskan pusaka dia. Itu mati secara hukmi dia panggil. Mati secara hukmi, dianggap sebagai mati. Satu lagi ialah contohnya janin yang keluar dalam keadaan tidak bernyawa ketika ibunya masih hidup. Ini janin ni, ibu dia hidup. Ibu ini ialah mati takdiri, dia panggil mati takdiri, yang ditakdirkan mati. Janin yang di dalam perut ibu. Apabila seseorang melakukan jenayah kepada ibu dia, maka ibu dia tu sama ada kematian ataupun ibu dia tu keguguran menyebabkan janin, bayi dalam kandungan ibu tu meninggal disebabkan jenayah terhadap ibu. Jenayah terhadap ibu mungkin ada orang nak pergi meragut, nak ragut ibu yang mengandung tadi. So dia pergi ragut, ibu tu berlawan dengan dia, last sekali bayi dalam kandungan ibu tu mati disebabkan jenayah terhadap ibu yang mengandung tadi. Maka matinya bayi itu dia panggil mati takdiri. Dianggap bayi itu hidup sehinggalah berlaku jenayah. Kalau tak berlaku jenayah tak apa, itu mana mati biasa je lah. Mati disebabkan ibu tu memang ada masalah kesihatan ke apa. Tapi kalau berlaku jenayah, maka bayi itu dianggap sebagai hidup. Dia cuma terbunuh disebabkan jenayah terhadap ibu. Kalau ibu tu dibunuh lagi lah, matinya ibu, matilah kandungan. Itu adalah takdiri. So ulama bahas itu adalah dipanggil mati takdiri. Kenapa dipanggil mati takdiri? Kerana mereka yang melakukan jenayah kepada ibu tadi adalah membayar diat. Dia panggil membayar diat, bukan kisos. Dia sebahagian daripada hukum kisos ialah membayar diat. Hudud kisos. Hudud kisos ni tidak diamalkan di Malaysia lah. Nak buat tak jadi buat. Nak buat tak jadi buat kan. So di dalam kisos dia ada satu konsep dia panggil diat. Diat ini adalah pampasan kepada penjenayah yang melakukan jenayah membunuh. Bila dia melakukan jenayah membunuh ataupun dia melakukan jenayah cedera, kita panggil kisos. Al-jurhu kisos ataupun al-qatlu kisos. Kalau membunuh dibalas dengan bunuh balik. Kalau mencederakan dibalas dengan mencederakan balik. Kalau dia potong tangan, maka si penjenayah dah dipotong tangan dia balik. Macam tu. So dalam kes tu penjenayah telah melakukan satu jenayah yang menyebabkan mati bayi dalam kandungan. So tak bolehlah kita nak bunuh bayi dalam kandungan penjenayah, tak ada. So dia kena ganti dengan kisos. So penjenayah tu dalam membayar kisos, membayar diat. Diat itu dibayar kepada ibu dia tu lah. Kecuali kalau ibu tu pun mati juga, maka dibayar kepada wali ibu tu lah. So matinya bayi tu kita panggil mati takdiri. Dia panggil. Janin yang keluar dalam keadaan tidak bernyawa ketika ibunya masih hidup, atau janin yang keluar dalam keadaan tidak bernyawa setelah kematian ibunya disebabkan jenayah yang dilakukan ke atas ibunya. Penyebab kematian janin ini wajib dikenakan ghurrah. Ghurrah ni maknanya diat tadilah. Oleh itu janin itu dianggap masih hidup sebelum peristiwa tersebut dan kematiannya dianggap disebabkan jenayah
yang dilakukan ke atas ibunya, maka ibunya berhak mewarisi hurrah tersebut. Itu dia explain tentang mati takdiri. Ataupun seseorang dianggap mati secara hukmi. Ini mati hukmi tadi. Secara hukumnya dia dianggap mati. Contohnya seorang hakim berdasarkan penilaian ijtihadnya mengesahkan kematian seseorang yang hilang. Apabila hakim mengeluarkan perintah anggapan kematian, maka dia dikira sebagai mati hukmi. Dia macam ni, bila kita dapat perintah anggapan kematian di mahkamah, kita kena report ke JPN. Tapi JPN yang hanya boleh menerima hanyalah JPN Putrajaya. Kalau kita berada jauh daripada Putrajaya, kita boleh submit ke mana-mana JPN ibu negeri. Mana kalau sini JPN, sini pun dekat Putrajaya lah kot. Maknanya JPN Shah Alam, JPN Kota Baru, JPN Kuantan. Kemudian JPN ibu negeri itu pula akan submit ke Putrajaya. Sebab hanya JPN Putrajaya yang mengeluarkan, dia panggil sijil anggapan kematian. Bukan sijil kematian, sijil anggapan kematian. Diberikan berdasarkan perintah anggapan kematian yang dikeluarkan oleh mahkamah. Macam tu. So perintah anggapan kematian dikeluarkan oleh mahkamah ni mula dia ada dua cara. Saya bagi secara praktikal lah, sebab saya peguam. Sama ada seseorang itu memang sudah pemati tetapi kematiannya tidak direkodkan. Saya ada satu kes, si mati ni mati pada tahun 1939. Mati sebelum merdeka, even sebelum Jepun kot, 1939 mati. Pada zaman dulu dia tak sibuk pun pasal nak daftar mati ni. Tapi sekarang ni cucu pun dah berumur 80 tahun lebih. Sebab dalam geran tanah masih lagi nama arwah nenek. Dalam geran tanah masih lagi nama arwah nenek, tak ada nombor kad pengenalan. Itu macam mana? Kemudian saya buatlah carian di JPN. Buatlah carian nama je lah, sebab tak ada kad pengenalan. Confirm lah, JPN pun kata kami tiada rekod. Baguslah, tiada rekod, nak ada rekod apa? Kad pengenalan pun tak ada. Sebab kita ada jumpa saksi, tapi saksi itu pun sudah pun meninggal. Cuma sebelum dia meninggal, dia ada buat satu surat akuan sumpah. Saya mengenali sekian-sekian orang. Nama dia Ci nama dia. Orang zaman dulu nama Ci. Saya mengenali Ci ni. Dan Ci ni sudah pun meninggal 1939. Ci ada sekeping tanah bernombor sekian-sekian. Saya sendiri yang pergi pada pengebumian jenazah Ci. So kalau ada orang yang mati, yang kita orang tu masih lagi hidup, cepat-cepatlah kita buat surat akuan sumpah. Dalam kes saya tu ada seorang mati dah orang tu. Dia buat surat akuan sumpah tu, beberapa tahun lepas tu dia mati. Tapi nasib baik dia buat surat akuan sumpah, masa dia hidup lah dia buat surat akuan sumpah depan saya sumpah lah. Itu ayat dia lah. Jadi bila dia kata dia kenal Ci dan dia mengaku bahawasanya dia yang lihat Ci itu dikebumikan, jadi cucu kepada Ci ni boleh bawa surat akuan dia tu kepada saya lah. Saya bawa ke mahkamah, saya tunjukkan kepada hakim. Ci yang dalam geran tanah ni ialah Ci yang ni lah. Sebab yang ni sudah pun mengaku ni, walaupun tak ada IC. Ci ialah Ci nenek kepada pemohon ni. Jadi kita kena cerita macam tu. Jadi saya pohon supaya Ci ni dianggap sebagai sudah pun meninggal pada tahun 1939, perintah anggapan kematian. Kalau tidak, tak boleh nak jadi pusaka lah tanah tu. Rumah yang dia duduk tu, dia duduk rumah tu. Dia duduk rumah tu sebab mak dia kata ini tanah nenek engkau. Nenek engkau bagi kat aku, sekarang aku bagi kat engkau. Dia main mulut macam tu je, tapi dia tak bergaduh. Dia tak ada bergaduh pun dengan adik-beradik. Sebab adik-beradik dapat tanah lain contohnya. So tak ada isu pun dengan, bukan isu bergaduh pun. Isu dia sekarang, kalau dia tak selesaikan sampai bila pun nama dalam geran tanah tu nama orang tua yang tak ada isi, yang mana anak cucu dia takut untuk renovate kat situ, untuk buat rumah apa semua. Tanah sekal lebih. Ada satu rumah buruk saja. Sebab anak cucu dia kata kita orang takut mak, kita nak renovate nak apa kan. Ci mana ni mak? Moyang kita ke moyang siapa? Mak kena selesai masalah ni. Itu jadi cari peguam tu. Jadi benda-benda macam tu kalau ada, saya tak tahu di sini ada tak, di kampung mana ada, benda tu boleh diselesaikan dengan cara kita membuat perintah anggapan kematian terhadap orang tu. Kita kena buat sebelum benda tu jadi generasi yang kelima, keenam yang lagi tak tahu cerita. Selagi kita boleh menceritakan benda tu dan hakim nampak logik penceritaan, insya-Allah
Yalah, lawyer akan berujah lah, lawyer akan berujah panjang lebar lah, lawyer akan berujah apa semua, tapi itu kerja lawyer lah. Tapi mudahnya benda tu ada jalan dan kita rasa gembira. Saya rasa gembira lah sebab saya berjaya mencairkan benda tu. Kalau tidak, anak cucu dia takut nak buat tu sebab dia takut uci mana ni betul ke moyang kita. Mak pun umur 80 lebih lah. Itu kita buat perintah anggapan kematian kerana kita nak menganggap orang tu mati tetapi tidak direkodkan. Kita ambil dia perintah anggapan kematian secara hukumi. Selain daripada perintah anggapan kematian orang yang hilang lah. Orang yang hilang, antara contohnya saya handle ialah dia hilang di Singapura. Umur darjah 5, darjah 6, dia ikut bapak saudara dia pergi buat construction di Singapura. Construction di Malaysia ni orang Indo, orang Bangla datang buat. Construction di Singapura, orang Malaysia lah. Orang Malaysia pergi di Singapura, pergi buat bangunan di Singapura. So waktu cuti sekolah ke, dia pergi ikut bapa saudara di Singapura, tak balik-balik. Sampai sudah tak balik. Kalau dia balik mungkin umur dia 60 lebih dah sekarang. Jadi waris-waris dia kat sini dia kata mati dah kot abang kita ni. Sebab tak balik-balik. So itu antara contoh pergi tak balik-balik. Tapi yang tu rumit. Yang tu rumit lah sebab kita kena iklankan mencari dia tu di Singapura. Sebab hakim kata betul ke dia ni mati ke hidup di Singapura. Jadi kita kena buat pengiklanan di Singapura. So itu rumit. Tapi yang tadi tu agak mudah sebab kalau ada kubur lagi mudah. Kita ambil gambar kubur tu menunjukkan dia mati, cuma mati yang tidak didaftarkan. Tapi kalau yang hilang tadi dia jadi rumit lah sebab kita kena buktikan kita sudah pun berusaha mencari. Kita kena tunjukkan pencarian di Singapura, kita buat pengiklanan dia tak datang, dan kita kena buktikan dengan adik-beradik dia lah yang menceritakan tentang dia pergi tak balik, bapak saudara dia pun tak balik juga. Kan mungkin kahwin dengan orang Singapura tapi sebab lama sangat jadi urusan pusaka dia ni, dia mewarisi daripada ayah dia pula. Jadi payahlah kalau dia kan, payahlah sebab ada urusan yang perlu diselesaikan bahagian dia tu. So itu antara kes-kes kematian secara hukmi. Yang kedua, waris disahkan masih hidup ketika kematian si mati walaupun hanya sedetik. Ini kita bercakap tentang syarat pusaka. Syarat pusaka yang pertamanya kena ada orang mati. Kemudian waris tu kena hidup. Kalau waris tu mati bersama matinya si mati, waris tu tak dapat pusaka. Selalunya ini adalah kita panggil kematian serentak. Kematian serentak, kita kadang-kadang nampak macam serentak kalau berlaku aksiden ataupun mati lemas, kebakaran. Tapi sebenarnya nak tahu serentak atau tak serentak, kita kena tengok si mati tu. Sebab selalunya dia tak serentak, sebab dia akan ada beza beberapa minit. Kadang-kadang suami mati di tempat kejadian, isteri mati di hospital. Maka isteri hidup beberapa minit, maka isteri itu mewarisi harta suami beberapa minit. Kemudian isteri itu pula mati, maka harta suami yang diwarisi oleh isteri diwariskan pula kepada waris-waris isteri, iaitu mak ayah isteri mungkin. Itu adalah kematian berlapis, sebab dia berlapis beberapa minit. Sebab syarat pewarisan ialah waris hendaklah hidup walaupun beberapa detik. Si mati hendaklah disahkan mati, si waris hendaklah disahkan hidup. Kalau waris tu mati bersama matinya si mati, waris itu tidak mewarisi. Dan ini berlaku di dalam, yang confirm berlaku kematian serentak ialah dalam kes MH17. MH370 tak lama lepas tu MH17. Dia jadi MH17 ni adalah kapal terbang yang ditembak, menyebabkan kapal terbang tu jatuh di luar negara lah. Seluruhnya meninggal. Maka JPN mengeluarkan sijil mati. JPN mengeluarkan sijil mati dan mereka itu disahkan sebagai mati serentak. Walaupun mungkin ada yang nyawa liat beberapa minit, tapi kita tak tahu. Bila tak tahu, kita sahkan dia sebagai mati secara serentak. Dan dia ada satu keluarga, nama keluarga Ghazali di dalam kapal terbang tersebut, yang mana semua keluarga dia itu mati serentak. Suami, isteri, anak, semua mati serentak. So kalau mati serentak, dia tidak mewarisi. Sebab syarat mewarisi ialah waris itu hidup selepas matinya si mati. Kalau waris pun mati, dia tak sempat mewarisi, dia mati sama-sama mati.
Sehidup semati, itulah sehidup semati. Bahaya sehidup semati, tak boleh mewarisi. Baik seorang hidup, seorang mati. Sehidup semati betul-betul berlaku dalam kes MH17 lah, sebab dia disahkan mati pada tarikh yang sama, jam yang sama, minit yang sama. Maka hukumnya adalah kematian serentak dan ia tidak dikira sebagai mewarisi. Waris yang mati itu tidak mewarisi waris yang mati yang lain, sebab dia tidak meninggalkan waris yang hidup. Waris yang hidup yang tak ada pada nahas itulah yang mewarisi, yang ada kat Malaysia dan sebagainya. Tapi kes Al-Ghazali ni dia dapat pampasan takaful. Waris-waris yang hidup ni dia decide untuk dia infak pampasan itu buat wakaf masjid. So sekarang ni ada satu masjid Al-Ghazali di Putrajaya Kuching, Putrajaya Sarawak lah. Bukan Kuching, tapi dia tak jauh lah daripada Kuching lah, Putrajaya. So ada satu masjid Putrajaya, di Putrajaya tu nama dia Masjid Al-Ghazali. Dia sebenarnya adalah hasil daripada pampasan takaful, pampasan kematian bagi keluarga Al-Ghazali yang meninggal dalam nahas MH17. Sebab dia mati serentak kan? Jadi waris dia hidup, waris yang jauh lah dia dapat sebenarnya. Tak tahulah pergi bersepupu ke apa, tapi dia orang pun tak ambil benda tu. Dia orang kira wakafkan kepada masjid. So saya ingat itu saja untuk saya, sebab kita dah masuk isyak. So malam ni kita belajar tentang mati. Mati hakiki, mati hukmi, mati takdiri, mati serentak. So kesemua mati ni dia ada efek dia ada kesan dia, dan dia ada kita panggil implikasi yang berbeza di dalam pengurusan pusaka. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu kerana kelemahan saya. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.